Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harapkan anda semua berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera dan walafiat. Bertemu kita lagi dalam rancangan Mistik Horror, di mana Mistik Horror ini adalah sebuah channel YouTube bergenre horror. Horror di mana kisah-kisah seram akan dibacakan dan diselangi oleh muzik-muzik background dan juga sound effect. Jadi pada malam ini saya nak menyampaikan dua kisah seram untuk hiburan anda. Dan sebelum mula, saya nak mengambil kesempatan ini untuk mendoakan kepada anda semua yang sedang menonton video ini. Mudah-mudahan anda semua sentiasa dirahmati oleh Allah, sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa dilindungi dan berada di dalam keadaan yang baik-baik sajalah. Baik, pada malam ini ada dua kisah. Sebelum saya bacakan kisah yang pertama, jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, jom kita terus kisah kita yang pertama. Ada sebuah kisah seram yang ingin aku ceritakan kepada semua pembaca sekalian. Kisah ni berlaku kepada sahabat baik aku ketika dia ingin pulang ke rumah sebaik selesai menjalankan tugasnya. Cerita ni bukanlah bertujuan nak memburukkan mana-mana pihak, tetapi lebih kepada memberi peringatan supaya tidak berlaku ke atas orang lain. Sebelum tu, saya nak beritahu yang mana setiap lokasi dalam cerita ni terpaksa dirahsiakan demi menjaga sensitiviti pihak tertentu. Begini cerita dia. Rizwan berlari-lari anak sambil menoleh jam di tangan. Dia berharap agar ada lagi tren terakhir untuk dia balik ke rumah. Jika tidak, terpaksalah dia naik teksi yang harga dia pasti berlipat kali ganda, lebih-lebih lagi pada waktu sekarang ni. Sebaik sampai dekat stesen transit aliran ringan ataupun LRT di pusat bandaraya, dia menarik nafas lega bila lihat pagar masih terbuka. Maknanya perkhidmatan LRT masih beroperasi. Jadi dia beli tiket dekat kaunter dan bergegas naik anak tangga menuju ke platform dengan nafas tercungap-cungap. Kepenatan. Sempat lagi dia menoleh keliling. Dilihatnya ada beberapa orang kat situ. Semuanya berpakaian segak. Mungkin mereka juga baru pulang daripada kerja. Sekali lagi, mata dia menoleh ke arah jam. Dah pukul 12.30 malam. Fikirnya mungkin tren yang dinaikinya nanti adalah tren yang terakhir dekat laluan tersebut. Hampir 10 minit menunggu. Akhirnya tren yang dinantikan sampai. Sebaik saja pintu terbuka, dia melangkah masuk ke dalam gerabak dengan berhati-hati sambil mengambil tempat duduk. Tren mula bergerak meninggalkan stesen. Bunyi enjin jentera memecah kesunyian. Dia memandang sekeliling. Beberapa gerabak di hadapan dan di belakangnya kosong. Begitulah lazimnya jikalau dah lewat malam. Dia sudah arif benar dengan keadaan. Ketika tren berhenti dekat stesen berikutnya, kelihatan seorang wanita melangkah masuk di gerabak kosong di depan dia. Walaupun raut wajah dia tak jelas, namun dia masih lagi dapat tengok sosok tersebut duduk di kerusi yang terletak dekat tepi pintu. Wanita yang berambut hitam separas bau. Dia pakai blouse panjang merah dan bawa beg kertas. Mungkin dia pun baru balik dari kerja. Waktu mata dia asyik tengok perempuan tersebut, tiba-tiba dia tergamam. Tanpa disangka, wanita itu memalingkan muka sambil memandang ke arahnya. Untuk menutup rasa malu, dia terus lemparkan senyuman. Namun, tidak berbalas. Wanita itu lantas memalingkan mukanya ke arah lain. Terasa malu bila diperlakukan begitu. Hujan rintik-rintik. Rizwan berdoa agar disempat sampai ke rumah. Risau pula kalau hujan lebat nanti. Tak pasal-pasal dia terpaksa jadi penunggu dekat stesen sampailah hujan reda.
Tren sudah melewati beberapa stesen. Dan sekali lagi dia alihkan pandangan ke arah wanita itu. Tapi tempat duduk dia kosong. Fikirnya, mungkin dia dah turun dekat hentian tadi. Lantas dia tunduk sambil membetulkan ikatan tali dekat kasut. Sebaik saja angkat kepala, Rizwan terkejut. Wanita yang dilihatnya tadi hilang. Kini berada di kerusi tempat duduknya sebelum ni. Pelik. Tak mungkin Rizwan tersalah pandang. Beberapa kali dia gosok mata untuk mendapatkan kepastian. Dipandang sekali lagi. Dan ketika itulah tubuh dia tiba-tiba menggeletar. Wanita tersebut kini dah bertukar menjadi sosok yang menakutkan. Benar, apa yang dilihatnya itu bukanlah imaginasi ataupun mimpi. Wanita itu tak ada kepala. Hanya Tuhan saja yang tahu rasa takutnya ketika itu. Bukan sekadar tubuh menggeletar, namun jantungnya juga berdegup laju seakan ingin keluar daripada tubuh. Rasa takutnya tu dah tak boleh dibendung lagi. Dia tergamam. Dia tidak tahu apa yang patut dia buat. Walaupun cuba untuk tidak memandang lagi ke arah wanita tersebut, namun apa yang dilihatnya tadi dah cukup membuatkan dia terbayang-bayang. Masih jelas gambaran sosok wanita itu yang duduk bersandar tanpa kepala. Dia cuba kawal rasa takut dan berdoalah agar tren tu cepat-cepatlah sampai. Dalam hati dia tak putus-putus berdoa agar sosok yang menakutkan itu tidak datang menghampiri atau mengganggunya. Dengan sedikit keberanian dia menoleh sekali lagi ke arah wanita itu. Sekali lagi dia tergamam. Wanita itu dah tak ada dekat tempat duduk asal dia. Namun kali ini dia berada dekat kerusi yang bertentangan dengannya. Nampak jelas wanita berpakaian serba merah tu duduk bersandar tanpa kepala. Di dalam posisi tegak dengan kedua belah tangannya diletakkan di atas paha. Rasa nak tercabut nyawa Rizwan waktu tu. Masa perjalanan untuk sampai ke destinasi ketika itu dirasakan cukup lama. Mulut Rizwan terkumat-kamit membaca ayat suci Al-Quran. Dia sendiri tak pasti apa yang dibaca waktu tu, betul ataupun salah. Hampir 10 minit lah bergelumang dengan perasaan takut. Akhirnya tren itu sampai dekat hentian terakhir. Bergegas dia keluar. Walaupun waktu tu pintu tren tersebut masih belum terbuka sepenuhnya. Ketika berjalan keluar daripada platform, dia perasan seorang pengawal yang kebetulan berada di situ nampak seakan terjenguk-jenguk ke arah tren yang sedang berhenti itu. Rizwan perasan raut wajah dia nampak gelisah, seakan-akan ada sesuatu yang baru dia tengok. Cepat cik, cepat. Saya nak tutup pagar dah ni. Ya, ini last train dah. Kata pengawal tersebut sambil tutup palang besi di hadapan dia. Dalam hati dia pasti ada sesuatu yang tak kena pada waktu tu. Dia juga percaya pengawal tu ada melihat sesuatu. Ingin saja rasanya dia nak bertanya, tetapi perasaan takut membuatkan lidah dia keluh. Lagipun dia tak nak dengar lah kalau ada cerita lain yang tak diketahuinya. Cukuplah dengan apa yang dialaminya pada malam tu. Kerana esok lusa dia pasti akan naik lagi pengangkutan awam tersebut. Mungkin pada waktu yang sama. Namun dia tak pasti hari apa. Entah esok, lusa ataupun tulat. Dia dah tak nak fikirkannya. Itulah dia kisah kita yang pertama. Kisah kita yang pertama tadi diberi tajuk Penumpang Larut Malam. Ni siapa yang suka naik LRT tengah-tengah malam ni, hati-hati Kadang-kadang jumpa tak ada kepala. Mula-mula dia duduk dekat ujung, gerabak ujung. Tengah ikat kasut, tiba-tiba depan kita dah. Segamnya. Okey, kisah kedua pula. Jom kita dengar kisah kedua. Minggu lepas, ketika sedang bersarapan di kantin, adalah seorang murid ni datang jumpa saya.
Dia beritahu saya bahawa ada seorang kawan kelas kena rasuk. Kebetulanlah pada hari itu, ustaz yang mahir dalam urusan rawatan begini pun MC. Saya pun cepat-cepat habiskan makan dan pergi ke kelas tersebut untuk tengok apa yang terjadi. Untuk sepanjang penceritaan ini, saya rahsiakan semua nama dan seluruh identiti anak-anak murid saya yang terlibat atas alasan keselamatan dan menjaga aib semua. Saya pun segera menghampiri murid tersebut setelah sampai ke kelasnya. Murid itu perempuan. Dia sedang menangis dalam keadaan tubuhnya lemah longlai. Saya mencuba untuk perhatikan betul-betul sama ada masih ada entiti lain yang menguasai tubuhnya. Namun, alhamdulillah, saya tak dapat detect apa-apa pun dalam diri dia. Cumanya, badan saya agak panas dan jantung saya berdegup agak kencang. Selalunya ini adalah petanda ada benda hampir dengan saya. Disebabkan saya dah yakin tak ada entiti lain dalam badan murid itu, saya pun terus soal siasat. Kamu kenapa? Kenapa kamu menangis? Ada nampak apa-apa yang pelik ke? Murid itu tidak menjawab soalan saya. Sebaliknya, dia terus menangis teresak-esak. Mata dia dah merah sangat sebab dah lama menangis. Jadi saya bacalah selawat syifa dan niatkan supaya hati murid tersebut tenang. Sambil itu jugalah saya bacakan surah Al-A'raf ayat 27 yang diijazahkan oleh guru saya dulu, dan niatkan supaya hijab mata itu tertutup daripada melihat perkara gaib. Saya juga turut membagar tubuh budak itu dengan Bismillah 5 dan niatkan keluasan jarak supaya benda-benda gaib tak dapat dekati budak tu. Alhamdulillah, dalam 5 minit lepas tu, budak tu berjaya ditenangkan. Dia pun dah berhenti menangis. Saya kembali menyoalnya dengan soalan yang sama seperti tadi. Tapi kali ni, dia menjawab soalan saya sambil menyapu air matanya yang masih bersisa. Ustaz, tadi saya pergi tandas. Lepas tu, saya nampak ada kelibat budak lelaki. Kepala botak, tinggi dia lebih kurang paras pinggang saya. Dia ikut saya balik ke kelas dan duduk dekat sebelah saya ni. Sampai tadi baru dia hilang. Saya bertanya lagi tentang kenapa kelibat tu tiba-tiba hilang. Jadi murid tersebut berjawab, Ustaz, makhluk tu cakap Dia tak boleh ada kat sini sebab panas. Tapi lepas ni, bila cikgu tak ada, dia akan datang balik cari saya. Memang betul lah apa yang saya rasa sebentar tadi. Patutlah rasa panas sangat dan jantung saya berdegup laju, tak berhenti. Rupanya memang benda tu ada dekat sebelah budak tu tadi. Saya pun seterusnya membacakan ayat-ayat ruqyah yang diijazahkan kepada saya, dan saya niatkan sebagai ikhtiar bagi menguatkan tubuh murid saya tu. Bukan itu saja, saya juga sekali lagi membaca ayat penutup hijab mata dia dan turut memagarkan matanya daripada terlihat benda-benda gaib. Apabila diselidik semula, baru saya tahu rupa-rupanya murid ni memang dah terbuka hijab dia dah lama dah. Tapi sebelum ni, dia tidaklah nampak benda-benda yang teruk dan menakutkan sangat seperti hari itu. Dan pada hari itu juga, dia tidak kerasukan sangat. Sebaliknya, dia cuma terlalu takut sebab makhluk tu sentiasa ikut dia dan mengejek percakapan dia. Namun, walaupun dia tidak dirasuk, tetapi benda macam ni bahaya sebab benda tu dah mula ikut dia. Tidak mustahil benda tu juga boleh tersuka kepada dirinya. Saya kemudiannya ikhtiarkan air penawar kepada murid tu, dan saya arahkan dia untuk sapuh muka dia dengan air tersebut. Alhamdulillah, selepas tu dia elok sehinggalah waktu balik.
bahaya sebenarnya buat seseorang yang hijabnya terbuka. Kerana jika sekali makhluk tu dah ikut dia, tak mustahil makhluk yang sama akan datang untuk berjumpa dengan dia. Jadi, buat ibu bapa semua, sekiranya anak-anak anda beritahu dia ada kawan yang pelik di sekolah dan ternampak benda yang pelik, jangan ambil mudah. Kita tak tahu, mungkin mereka boleh jadi terbuka hijab dan boleh melihat benda-benda sebegini. Seandainya begitu, carilah penawar segera. Kerana hidup seseorang yang hijab matanya terbuka sangat seksa. Kisah budak tadi sebenarnya belum habis lagi. Keesokan hari dia kerasukan pula. InsyaAllah nanti saya sambung balik cerita itu. Semoga cerita ini menjadi pengajaran buat kita semua. Okey, itulah dia kisah yang kedua. Kisah kedua ini bertajuk pengalaman menguruskan pelajar yang diganggu jin. Okey, itulah dia kisah yang aku dapat kongsikan pada malam ini. Dan terima kasih kepada anda semua yang tonton video ini. Dan terima kasih kepada yang dah like, share dan subscribe. Kepada yang masih belum, silalah like, share dan subscribe. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.